Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1379. Antara paparan utama. Batu api versus mencari populariti. Terancamkah Melayu dan Islam? Sejak bila politik Machiavelli menjadi politik Islam? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar meramalkan sebahagian penyokong parti itu akan memberi undi kepada cadun Perikatan Nasional PN sebagai tanda tidak setuju dengan permintaan Ahli Majlis Tertinggi MKT Datuk Seri Ahmad Maslan. Khairi berkata Ahli Parlimen Pontian itu sepatutnya menyeru pengundi UMNO menyokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan berbanding meminta pengundi memilih DAP. My feeling right now is that at least 50%, sekurang-kurangnya 50% daripada pengundi Melayu yang selama ini menyokong UMNO akan buang undi mereka kepada Perikatan Nasional, and that figure might rise. Kenyataan mengenai sokong calon yang mewakili kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik, maka pengundi akan faham tak perlu kata sokong DAP kerana ia kenyataan yang menyakitkan hati orang Melayu terutama UMNO. Katanya dalam siaran podcast Keluar Sekejap Isnin lalu. Sebelum ini, media melaporkan bekas Setiausaha Agung UMNO itu meminta pengundi memilih calon DAP di kawasan yang tidak ditandingi Barisan Nasional BN demi mengukuhkan kedudukan kerajaan perpaduan selain ia adalah tindakan wajar mengikut disiplin parti. Dalam pada itu, Khairi menjelaskan beliau memahami konteks yang ingin disampaikan Ahmad iaitu Pakatan Harapan, PH dan BN kini adalah lawan kepada PN. Dalam konteks tersebut, Ahmad kata UMNO kena sokong DAP dengan harapan DAP akan sokong UMNO supaya satu lawan satu undi. Namun, adakah pengundi penyokong UMNO akan memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan ataupun kerana kehadiran DAP sebagai rakan strategik dalam konfigurasi baharu ini, mereka akan beri undi kepada PN, katanya. Sementara itu, beliau yang juga bekas Menteri Kesihatan beranggapan komposisi PH ketika ini memberi manfaat kepada BN daripada segi sokongan. PH lebih berguna kepada BN kerana pengundi PH yang tidak sokong BN jumlahnya lebih kecil berbanding pengundi UMNO yang tidak sokong PH. Pengundi PH tidak akan beri undi kepada PN. Kaum bukan Melayu tidak akan bagi undi kepada PAS, mereka akan campak kepada UMNO atau tidak keluar mengundi. Pengundi UMNO pula kemungkinan beri kepada PN, ujarnya di Petik Sinar Harian. Dalam masa sesaat, seperti biasa, Timbalan Presiden Parti Bumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang sangat obses kepada insan bernama KJ terus memberi respon. Beliau kononnya berpandangan ramalan bekas Ketua Pemuda UMNO itu bahawa 50% ahli parti berkenaan akan menyokong gabungan tersebut pada pilihan raya negeri PRN nanti merupakan isyarat baik buat mereka. Ahmad Faizal yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Perak yakin tindakan itu berpunca kononnya daripada kekecewaan terhadap sikap pimpinan UMNO yang bekerjasama dengan DAP dalam kerajaan perpaduan. Mereka tidak lagi menyokong kepimpinan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana bersekongkol dengan DAP yang tidak lagi memperjuangkan hak bangsa Melayu. Oleh itu, ahli UMNO kini mencari wadah baharu bagi membantu memperjuangkan isu dan nasib orang Melayu. Perkara itu hanya boleh didapati pada PN. Katanya dalam kenyataan tanpa menyedari bahawa ahli UMNO tidak akan sesekali menyertai gabungan penunggang agama dan kaki sakau sekalipun mereka tidak berpuas hati dengan UMNO. Kenyataan KJ itu tidak dibiarkan begitu saja, sebaliknya dibidas ahli MKT UMNO Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi kerana ia disifatkan sebagai sengaja mengapi-apikan orang ramai selain berniat untuk menghasut demi mencari populariti. Muhammad Razlan menyatakan sama ada betul atau tidak ramalan itu ia perlu dilihat semasa PRN nanti. Beliau juga turut membangkitkan persoalan tentang dari mana Khairi Jamaluddin mendapatkan angka bagi membuat ramalan tersebut. Angka jumlah pengundi Melayu undi PN yang Khairi dapat itu untuk hasut dan letakkan pemikiran negatif kepada negara yang sedang mencipta kestabilan dan fokus kepada pembangunan negara. Jadi ini adalah permainan politik oleh Khairi untuk meletakkan dirinya sebagai seorang yang popular. Mana dia dapat angka, saya pun tak tahu, dan mana dia dapat ramalan tersebut, kita tak tahu.
Itu andaian dia sendiri. Betul atau tak betul, kita kena tunggu dulu masa buang undi nanti keputusan pilihan raya negeri, katanya kepada Sinar Harian pada semalam. Tidak dinafikan terdapat individu yang menyokong sesuatu parti disebabkan hasutan bangsa dan agama oleh parti tertentu. Namun yang jelas, semua pihak pada hari ini lebih mementingkan untuk memulihkan dan menstabilkan negara kerana banyak isu melibatkan kemajuan yang ditangguhkan kerana ketidakstabilan sebelum ini. Kepada Khairi, seeloknya kembali kepada mencari bagaimana nak majukan negara dan tak perlulah bermain persepsi menghasut seperti ini. Ketika bersama mereka, bukan main memuji dan mendabik dada. Kononnya itu satu perjuangan. Ya, ketika itu anda mempunyai kuasa kerana bersama mereka. Jika anda sebagai seorang pejuang bangsa sebenar, ini bukan caranya. Muhasabah diri dan hati di mana keikhlasan anda kepada negara. Rakyat Malaysia perlu memberi perhatian yang serius terhadap naratif Melayu Islam terancam yang sentiasa dibawa pembangkang sehingga pernah menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan PH pada Februari 2020 dengan tindakan langkah Sheraton. Apa yang terancam pun sehingga hari ini rakyat masih kabur. Apakah betul-betul terancam atau sengaja ditimbulkan oleh pihak oposisi untuk menunjukkan kononnya Perdana Menteri dan kerajaan ini lemah? Ketika 22 bulan pentadbiran PH sebelum ini, kerajaan dilemahkan dengan isu adib, gereja, tulisan Jawi, ICET, Stated Rome, Kitab Injil dan lain-lain. Kini isu yang sama muncul lagi. Muncul kembali isu gereja, kerajaan zalim, kristianisasi, LGBT, mentega terbang dan parti oposisi dimandulkan. Kesannya gerak kerja pelaksanaan gagasan Malaysia Madani terganggu kerana isu-isu ini. Sebagai respon, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menolak tuduhan kononnya kedudukan orang Melayu dan umat Islam dan orang Melayu terancam di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Jelasnya, komitmen Kerajaan Malaysia Madani yang dianggotai oleh 19 parti akan terus mendukung perkara-perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jika ada pihak yang menyatakan bahawa program-program untuk memperkukuhkan soal agama Islam diadakan, ianya tidak sesekali akan meminggir atau menyingkir lain-lain agama, kaum atau budaya. Sudah tentunya komitmen kerajaan adalah untuk memperkukuhkan keharmonian di negara ini, katanya dalam kenyataan dipetik Berita Harian. Menurutnya, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan akan meletakkan rakyat sebagai keutamaan dan tidak akan sesekali untuk memanipulasi pelbagai isu yang boleh memecah belahkan rakyat di negara ini. Zahid turut mengarahkan agar Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk memantau hantaran dan tulisan yang menjurus ke arah naratif perkauman dan agama. Katanya keutamaan kini adalah mengenai soal untuk mencerakinkan semula pertumbuhan ekonomi negara dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat termasuk soal kerohanian. Kita harus duduk bersama-sama biarpun kita berbeza parti politik termasuk dalam soal pembangunan sebuah negara bangsa dengan menghormati agama-agama lain. Kita juga boleh berbeza pendapat tetapi kita raikan dengan akhlak yang baik, ujarnya. Pada masa yang sama, Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mengulas mengenai dapatan kajian Pusat Kewartawanan Bebas CIJ yang memperlihatkan isu agama dan kaum yang dibangkitkan demi kepentingan politik. Kajian itu ada menyebutkan tentang bagaimana orang-orang politik menggunakan isu agama dan kaum. Masalah yang sangat sempit ini harus diselesaikan. Ia juga memperlihatkan bahawa isu-isu sempit agama dan kaum selalu dibangkitkan untuk kepentingan politik. Malah ada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti politik untuk mengkafirkan parti politik yang lain atau yang mengharamkan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli sebuah parti masih tidak ditarik balik, ujarnya. Terdahulu, CIJ dengan kerjasama Universiti Nottingham Malaysia, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Malaysia Sabah UMS mendedahkan hantaran berkisar naratif kaum dan agama yang menyinggung perasaan serta diskriminasi dicetuskan ahli politik menguasai platform media sosial utama di negara ini ketika pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu. Tentu anda masih ingat 19 Mac lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dengan menyatakan jangan ugut beliau dengan naratif yang boleh menghuru-harakan negara. Malah SKMM juga turut memberikan amaran tegas akan mengambil tindakan kepada hantaran-hantaran yang menggugat keharmonian negara. Kerajaan Madani boleh menerima perbezaan pendapat, tetapi janganlah sampai ke tahap fitnah, memburukkan peribadi dan mengancam ketenteraman negara. Janganlah sampai ke tahap hidup kita tidak lagi harmoni. Islam tidak mengajar kita sedemikian rupa. Apa yang dilakukan oleh pembangkang sejak dahulu kononnya Melayu dan Islam terancam adalah kerana sentimen sedemikian dilihat mampu membantu mereka mendapat sokongan rakyat.
Hakikatnya apabila mereka menjadi kerajaan setelah menebuk atap, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menyakau duit rakyat dalam keadaan darurat ciptaan Mahyadin dan ekonomi menjunam hingga tahap yang paling dahsyat dalam sejarah. Presiden PAS pula asyik bergoyang kaki dengan jawatan Duta Khas makan gaji buta, tidak berbuat apa-apa selama 33 bulan. Apa yang beliau lakukan untuk Melayu dan Islam? Jawapan ada pada anda. Jadi benarkah Melayu Islam terancam di negara ini? Jom Channel tidak melihatnya begitu. Yang jelas, kitalah yang mengancamnya hanya kerana perbezaan politik. Bukan rahsia, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan telah berulang kali menuduh bahawa Pakatan Harapan menggunakan pendekatan Machiavelli matlamat menghalalkan cara. Sedangkan hakikatnya parti itulah yang diheret oleh pemimpinnya untuk mengamalkan politik Machiavelli. Pendekatan yang sama ini dilakukan oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Semasa kempen pilihan raya umum ke-15, Muhammad Sanusi sudah menonjolkan pendekatan buruk Machiavelli dengan mengeluarkan kata-kata keji terhadap pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kempen ceramah jelajah PN Best Tambun pada 13 November 2022, beliau mendakwa kononnya Anwar mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Akibatnya Anwar memfailkan saman terhadapnya. Tidak cukup dengan sikap yang menjengkelkan itu, Muhammad Sanusi mempeleki Anwar ketika Perdana Menteri ke-10 itu berjaya mendapat sumbangan daripada pemilik Bernas Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari sebanyak 60 juta ringgit bagi petani-petani termasuk di Kedah tahun lalu. Muhammad Sanusi bukannya mengucapkan terima kasih. Dia kata Syed Mohtar tahun ni kena bagi balik dekat petani 10 juta ringgit. Tahun depan 50 juta ringgit. Pasal apa Syed Mohtar? Pasal Syed Mohtar ini Melayu. Awak tak ada orang kaya lain dah di Malaysia ni. Syed Mohtar duduk nombor berapa? Pasal kawan itu senang buli, pasal dia Melayu. Nampak tak kerajaan ini kerajaan siapa? Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah Grand Finale Perikatan Nasional PN pada pilihan raya Padang Serai di Kedah pada 5 Disember 2022, lapor Harakah Daily. Muhammad Sanusi juga berterusan mencari permusuhan dengan jirannya Pulau Pinang yang ditadbir Pakatan Harapan menerusi rakannya DAP. Daripada pembalahan tentang bekalan air ke Pulau Pinang sehinggalah pertikaian berhubung kedaulatan negeri tersebut. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman telah mengulas isu tersebut daripada sudut undang-undang dalam rencananya bertajuk Sanusi Petikai Kedaulatan Pulau Pinang. Zulkarnain berkongsi peruntukan The Federation of Malay Agreement 1948 GN6 of 1948 iaitu Perjanjian Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Beliau merujuk kepada pertikaian yang dipersetujui oleh Sultan Kedah pada waktu itu, Tunku Badilisha Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Hamlim Shah. Naskah asal dalam bahasa Inggeris berbunyi begini. Section 2, The Settlement of Penang and the Settlement of Malacca include all islands and places heretofore administered as part of those settlements and the territorial waters adjacent thereto. Dan Section 3, Establishment of the Federation of Malaya. There shall be established a federation comprising the Malay states, the settlement of Penang and the settlement of Malacca to be known as the Federation of Malaya or in Malay Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka termasuk semua pulau dan tempat yang sebelum ini ditadbir sebagai sebahagian daripada penempatan tersebut dan perairan wilayah yang bersebelahan dengannya, dan persekutuan yang ditubuhkan adalah terdiri daripada negeri-negeri Melayu, penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Mengikut sistem undang-undang, perjanjian ini akan mengikat semua pihak yang terkemudian. Ini bermakna Sultan Kedah pada waktu itu telah mengiktiraf kewujudan dan kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Kemarin, kenyataan Zulkarnain itu ditegaskan sekali lagi oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh. Beliau menjelaskan sejak zaman penjajahan British, Pulau Pinang diiktiraf sebagai antara negeri selat di bawah gabungan yang dikenali sebagai Strait Settlements atau negeri-negeri selat. Susulan ini, beberapa perjanjian yang ditandatangani antara negeri Kedah dan pihak British telah pun dengan jelasnya mengiktiraf Pulau Pinang dan seberang perai di Tanah Besar Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Perjanjian tersebut termasuklah Perjanjian Kerajaan Britain dan Negeri Kedah pada 1923, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, katanya dalam satu kenyataan. Ram Karpal berkata Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 menyatakan dengan jelas bahawa Pulau Pinang telah pun dijadikan sebahagian daripada Persekutuan Melaya sebagai sebuah negeri yang berasingan daripada Kedah
di bawah perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan. Tambahan pula perkara 71/1 Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan juga menjamin bahawa setiap negeri mempunyai perlembagaan negeri masing-masing yang memperuntukkan cara pengendalian kerajaan negeri termasuk negeri Pulau Pinang, ujarnya. Beliau mengingatkan bahawa sejak pembentukan Persekutuan Malaya dan kemudian Persekutuan Malaysia, tiada sebarang bantahan yang pernah dibangkitkan oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan negeri Kedah bahawa Pulau Pinang adalah dimiliki oleh negeri tersebut. Justru adalah amat jelas bahawa Pulau Pinang merupakan negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia dan bahawa keabsahannya tidak boleh dipertikaikan, tegas Ram Karpal. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi negara. Oleh kerana itu, kenyataan Muhammad Sanusi bahawa Pulau Pinang milik Kedah adalah tidak berasas sama sekali. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata, jika Muhammad Sanusi serius mengenai dakwaan bahawa Pulau Pinang milik Kedah, mereka boleh menyelesaikan hal berkenaan di mahkamah. Beliau bergurau kata Pulau Pinang milik Kedah, satu gurau yang bukan baharu tetapi serius. Gurau secara serius maka kita dengar dengan serius juga. Sanusi boleh terus bergurau, katanya dipetik media. Kon Yeow menganggap kenyataan Muhammad Sanusi mungkin kerana beliau tidak mempunyai isu untuk dibangkitkan. Sekejap, bukankah jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang pernah dipegang oleh pemimpin gerakan Tom Lin Chong Yu dan Tan Sri Kau Sukun? Hari ini, kenapa pemimpin gerakan membisu 1000 bahasa setelah menjadi sebahagian daripada gabungan Perikatan Nasional? Takkan diam sahaja setelah maruah penduduk Pulau Pinang dipelekeh pemimpin PAS seolah-olah sedang menduduki tanah yang dirampas dan diperintah secara haram oleh kerajaan sekarang. Nampak tak? Inilah tanda jelas bahawa PAS sedang bermain secara Machiavellian, bukan politik Islam seperti mana yang mereka war-warkan. Pemimpin PAS hanyalah segerombolan pemangsa politik yang menunggang agama demi mendapatkan kuasa. Jangan terpedaya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.